له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana telah kita sentuh dalam pelajaran lepas, kita telah sentuh satu bab yang agak kita katakan diminta ataupun dicari-cari akan atau disoal-soal akan perkara tersebut banyak, iaitu berkaitan dengan jarak perjalanan yang bolehkan kita mendapat rukhsah safar. Di antara yang telah kita sentuh rukhsah safar itu ialah qasar, fitr dan sebagainya, yang mana kita katakan boleh kita dapati dengan kita dianugerahkan oleh Allah keringanan untuk dilakukan ibadah tersebut dengan cara yang telah diringankan. Dan sebagai ulangan balik, kerana mungkin ramai yang tak hadir, minggu lepas kita telah bincangkan tentang apakah makna rukhsah dan apakah makna azimah. Apakah makna rukhsah dan keringanan syar'i. Apa makna azimah pula? Hukum asal. Jadi kalau kita lihat, apabila kita katakan solat dalam keadaan berdiri, ianya adalah azimah, dan solat dalam keadaan duduk adalah merupakan bagi siapakah dia? Bagi mereka yang dapat keringanan tersebut. Begitulah kita katakan solat. Berkaitan dengan solat telah kita bincangkan sebelum itu lagi, ada hadis yang mana dia telah ditambah pada waktu kita mukim dan dikekalkan dalam waktu kita safar. Jadi dalam masalah adakah qasar itu ada sebahagian daripada rukhsah, ini dipertikaikan ulama perbincangannya, tetapi tetap dinamakan rukhsah dari sudut hukum asalnya 4 lalu diringankan kepada 2. Nah, tapi kalau kita nak katakan adakah ini dinamakan rukhsah sedangkan dia adalah dikekalkan pada perintah yang asal, kita katakan di situ kalau dilihat tidak dinamakan sebagai rukhsah, tetapi kalau dilihat dari sudut keringanan yang diberikan selepas hukum yang telah dimansuhkan lalu dijadikan dia 4 rakaat, lepas itu kita lihat baliknya kita pada 2 rakaat, tidaklah dinamakan sebagai balik asal tetapi dia adalah keringanan. Itu kita dah bincangkan. Kemudian kita dah datangkan juga pelajaran lepas berkaitan dengan jarak perjalanan untuk kita bermusafir. Boleh siapa ringkaskan? Syukran. Siapa nak ringkaskan pelajaran lepas? Kalau dapat diringkaskan, teman-teman kita yang tidak hadir dapat mengambil faedah. Nak saya pilih je? Akh Sufaat, tafadhal. Tafadhal, boleh ringkaskan? Apa yang kita dapati pelajaran kita berkaitan dengan jarak. Adakah safar ini mempunyai jarak tertentu atau boleh kita katakan tidak ada jarak berkaitan dengan safar? Ada. Jarak ada. Okey, habis kita lihat ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa jaraknya itu tidak dihadkan kepada bilangan tertentu ataupun kadar tertentu. Adakah kita katakan bahawa ini juga mengatakan bahawa tidak ada kadarnya? Nah, tafadhal. Culture of that place. Kita safar, maka safar. Okey, kita ikut pada apa yang accustomed to that place. Okey. Ala kelihatan kita lihat dari sudut itu. Tetapi kalau kita katakan accustomed to that certain, kita kata area dan locality dan sebagainya, tetapi kita katakan tetap adakah bermakna dia berkadar atau tak? Itu poin saya. Apabila kita katakan dia tidak dihadkan, adakah bermakna dia kita boleh katakan
bahawa tidak ada pengkadaran dalam meletakkan had safar? Okey, kita ada khilaf berkaitan dengan pengkadarannya. Tapi adakah kita boleh katakan, boleh merumuskan bahawa tak ada tidak ada pengkadaran terhadap? Mesti ada, Ustaz. Kalau tidak, orang ambil kesempatan. Dia boleh asalkan dia punya kesenangan saja. Dia ambil yang itu. That's not the point. The point is, orang nafsu saya. Tapi kalau dia macam dalil, pun ada gilau kan? Okey. Tak ada pengkadaran? Okey. Dah nak kena merajaah lagi balik Okey, kita ulang balik. Jadi bermakna kalau kita katakan dia tak ada pengkadaran, bermakna perjalanan macam mana untuk kita nilaikan safar? Ada pengkadaran. Berapa jauh pengkadaran tu yang pasal yang ada? Jadi macam mana? Ada pengkadarannya. Jadi kita katakan, boleh tak kita katakan sekarang ni seseorang yang mengatakan bahawa sebenarnya safar ini tidak ada pengkadarannya. Boleh tak? Boleh? Dengan mengambil pendapat-pendapat yang kita dapat sebutkan. Boleh tak dia mengatakan satu kalimah demikian? Kita tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana pertama, kalau kita katakan kita balik kepada urf ini pun melihat kepada pengkadaran. Tetapi pengkadarannya pada tempat ataupun apa yang orang nilai sebagai safar. Nampak tak? Jadi macam mana pun kita ada pendapat yang mengatakan tak ada pengkadaran, pendapat yang baru, tidak pernah dijalani oleh mereka-mereka yang terdahulu. Sebab itu kita katakan bahawa sangat salah kita katakan kalau tak ada pengkadaran. Tetap ada pengkadaran. Tapi yang dimaksudkan adakah hadnya ditentukan? Di sini kita katakan dikhilafkan. Faham poinnya? Jadi kalau kita buka, kerana ada sebahagian kata ini safar. Macam mana waktu safar? Kena perjalanan. Adakah ini namakan perjalanan? Kita balik kepada pengkadaran. Kalau ikut kepada pendapat-pendapat ulama mutaqaddimin, dia tidak, kerana singkat. Kalau kita lihat kepada pengkadaran daripada kita kata orang tempatan, orang Johor pergi ke Singapura, dia dah katakan ini sebagai apa? Sebagai safar ke? Tidak, mereka tak kata demikian. Jadi dengan itu kita lihat dia tak dinamakan safar. Tetap ada pengkadarannya, apa yang dinilai oleh orang ramai bahawa itu sebagai safar atau tidak. Faham poinnya? Jadi telah kita datangkan nasihat minggu lepas berkaitan jangan kita mengambil ringan dalam perkara ini. Ambillah langkah keselamatan. Dengan itu kita mengambil, kita katakan pengkadaran yang kita lihat yang disepakati oleh ulama atau kita katakan apa yang berdekatan dengannya. Faham poinnya? Jadi dengan itu kita lihat ada ulama melihat bahawa dia ada 48 mil. Ada melihat kepada apa? Kepada lebih daripada itu dan ada lebih kurang daripada itu, dan itu bergantung kepada kadar. Dan telah kita datangkan juga bahawa kalaulah sebagaimana dalam hadis yang mereka mengambil itu sebagai kadar safar, berapa dalam hadis itu menerangkan? 3 mil. Kalau 3 mil itu sebagai safar, sudah tentulah kita lihat mereka-mereka yang berada di daerah Madinah yang jauh ni lebih kurang 3 mil daripada kalangan sahabat tidak lakukan salat dengan berjemaah, yang mana 4 rakaat ataupun sebagainya. Kalau mereka salat pun mereka salat 2 rakaat dan sebagainya. Dan mereka tidak berpuasa kerana mereka bersafar dan sebagainya. Tapi kita lihat tidak demikian, menunjukkan 3 mil bukan kadar untuk kita nilai itu adalah safar. Tetapi kadar yang mana kalau kita lihat kita dah niat untuk bersafar, lalu dah lepas kita 3 mil, boleh kita mulakan safar. Boleh kita mulakan qasar. Faham tak poin? Jadi itu perbincangan kita dalam pelajaran lepas. Ini ulang kaji bagi sesiapa yang mungkin tidak dapat hadir. Sekarang kita masuk pada perbincangan kita berkaitan dengan hadis yang berikut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kharajna qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subulis Salam faqala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah fakana yusalli
rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinati. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Mekah. Beliau solat 2 rakaat sampai kami pulang kembali ke Madinah. 2 rakaat apa solat ni? Solat fardu yang 4 dikasarkan kepada 2. Itulah maksud sebab itu didatangkan 2 rakaat. Kalau dimaksudkan sini, kalau orang tidak memahami akan lafaz hadis, dia akan lihat lafaz ni saja 2 rakaat, mana ada solat sunat ke? Atau sebagainya, maka kita tersalah. Harus dibalikkan kepada syuruh hadis yang sebenar, pensyarahan hadis yang sebenar. Jadi apabila didatangkan, kenapa perlunya datang sahabat menerangkan rakaatain untuk menerangkan bagaimana salat Nabi SAW dalam keadaan safar. Kerana salat Nabi dalam keadaan safar adalah rakaatain. Mana 2 rakaat maknanya qasar. Nah. Penjelasan kalimat. Dan darinya itu daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW daripada Madinah menuju ke Mekah. Beliau salat, salat yang 4 rakaat, 2 rakaat iaitu setiap salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sampai kami pulang kembali ke Madinah. Kemungkinan perjalanan ini adalah perjalanan pada tahun penaklukan kota Mekah. Mungkin juga pada haji wada'. Tetapi hadis ini menurut riwayat Abu Daud dan ada tambahan. Sesungguhnya mereka berkata kepada Anas, apakah kalian bermukim di sana berapa hari? Ia berkata, kami bermukim di sana 10 hari. Akan datang riwayat bahawa sesungguhnya mereka bermukim di Al-Fath, tambahan iaitu 15 hari. Dan Abu Daud telah menjelaskan hari dan semisalnya terjadi pada tahun penaklukan kota Mekah. Tafsir hadis ini menunjukkan bahawa beliau tidak menyempurnakan salat selama mukim beliau di Mekah, begitu juga Anas sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang akan datang. Jadi hadis ini menerangkan bahawa dalam perjalanan ke Mekah sampailah Nabi pulang, menunjukkan kalaulah dah sampai ke Mekah, Nabi seserah menetap di Mekah berapa hari yang Nabi tetap itu, Nabi tetap melakukan dalam keadaan qasar. 2 rakaat. Nah. Dalam hadis ini juga menunjukkan berkeluar dari negeri dengan niat perjalanan telah dibolehkan mengqasar walaupun tidak melampaui 1 mil dan tidak juga kurang. Ini kita katakan perbincangan berkaitan dalam hadis yang lain pula yang menunjukkan kalau dah berjauhan daripada bangunan-bangunan ini di kawasan perumahan kita, dah boleh kita mengqasarkannya untuk kita, kalaulah kita niat untuk bermusafir. Jarak yang mana membolehkan kita mengambil rukhsah tersebut. Dalam hadis tadi 3 mil. Dan hadis yang ini kita lihat kalaulah daripada sudut dah hilang kita lihat pemandangan kepada bangunan-bangunan, maknanya menunjukkan dia 1 mil pun dah boleh jadi gitu dan sebagainya. Dalam hadis ini juga menunjukkan berkeluar dari dan sesungguhnya ia tetap mengqasar salatnya sampai ia masuk ke negerinya walaupun jika salat rumahnya tampak dalam pandangan. Jadi dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW dalam perjalanan dia, dalam keadaan beliau bermusafir, beliau berqasar salatnya. Dan dalam hadis yang selanjutnya kita akan lihat berapakah hari tersebut. Dan daripada sini kita akan bincangkan nanti pendapat ataupun perbezaan pendapat ulama berkaitan kalau seseorang itu sampai sesuatu tempat tujuannya, lalu dia niat untuk beriqamah selama beberapa hari saja. Niatnya untuk tinggal selama beberapa hari, misalnya 10 hari ke 15 hari ke 8 hari ke 6 hari ke. Maka di sini kita akan bincangkan permasalahan tersebut dalam kita menerangkan akan khilafnya. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaqsuru wa fi lafdhin bi Makkah 19 yawman. Rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin bi Abi Dawud 17 wa fi ukhra 15. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, Nabi SAW bermukim selama 19 hari sedang beliau tetap mengqasar. Dalam lafaz yang lain di kota Mekah selama 19 hari. Baik, hadis riwayat Bukhari dan riwayat lain daripada Abu Daud 17 hari dan riwayat lain 15 hari.
Dan di sini menunjukkan kepada kita akan ada perbezaan periwayatan yang mengatakan ada Nabi SAW bermukim di 19 hari, ada yang mengatakan 17 hari, dan ada yang mengatakan 15 hari, dan ada yang mengatakan 18 hari. Dan ini kita akan bincangkan nanti, adakah dia memudaratkan akan hadis tersebut sehingga kita katakan bahawa hadis ini hadis dhaif atau tidak. Kita akan bincangkan nanti. Walahu an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma 18. Dan baginya daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma 18. Ini 18 hari. Lafaz ini bagi Abu Daud, aku menyaksikan bersamanya pada tahun penaklukan, maka beliau bermukim 18 malam. Tidak solat kecuali 2 rakaat. Dan ia berkata, wahai penduduk negeri, solatlah kalian 4 rakaat sesungguhnya kami dalam perjalanan. Ini yang telah kita bincangkan berkaitan dengan Nabi SAW bila dah salat, Nabi salat rakaatain, 2 rakaat. Lepas salam saja Nabi berkatakan, inna qaumun sufurun fa'atimu salatakum. Sesungguhnya kami kaum yang bermusafir, maka sempurnakan salat-salat kamu. Maka dengan itu kita lihat lalu yang sahabat-sahabat yang bermukim, mereka lalu salat menambahkan 2 rakaat lagi. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu قال أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. Dan daginya daripada Jabir radhiyallahu anhu beliau bermukim di Tabuk 20 hari dan ia mengqasar salat. Perawi-perawi hadis ini semuanya thiqah kecuali hadis ini diperselisihkan tentang kemausulannya. Mana sampai ke tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perawi-perawinya adalah perawi yang thiqah, cuma adakah kekurangan perawi yang boleh menyampaikan kepada Rasulullah atau tidak, ini dipertikaikan ulama. Berkaitan dengan hadis, tafsir hadis ini kita akan bincangkan dahulu perbincangan ini, kemudian kita akan datangkan pendapat-pendapat yang lain. Hadis ini telah dimausulkan oleh Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Thauban dari Jabir, berkata Abu Daud, selain Ma'mar tidak ada yang menyandarkan kepadanya. Dan Ad-Darqutni telah memberikan illah hadis ini dalam Al-Ilal dengan irsal munqati'. Pengarang berkata semoga Allah merahmati. Al-Baihaqi telah mengeluarkan hadis ini dengan lafaz bid'a asyarata. Mana bid'a asyarata bahasa Arabnya ialah apabila dia lebih daripada 3 sampai 9. Maknanya bukan 1, bukan 2. Maknanya apa? Kalau asyarata mana belasan. Jadi belasannya bukan 11, 12. Tapi adalah 13 ke atas. Itu maknanya bid'at asyar. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada al-iman, Nabi ingat hadis ni, saya lupa dengan hadis depan ni. Subhanallah. Siapa ingat hadis tentang cabangan iman 70 lebih cabangan. Depannya saya lupa. Nabi SAW mengatakan bid'ah wa sab'ina syu'bah. A'laha kalimah la ilaha illallah, adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya' syu'batun minal iman. Nabi SAW mengatakan bahawa keimanan itu al-iman bid'ah wa sab'ina syu'bah. Al-iman bid'ah wa sab'ina syu'bah. Keimanan adalah mempunyai 70 lebih cabangan. Jadi 70 lebih ni bid'ah wa sab'in, mana berapa? Maknanya bukan bid'ah sab'in, 70 lebih. Jadi 70 lebih ni maknanya 73 ke atas. Bukan 71, bukan 72. Tak masuk 71, 72. Jadi itu namakan bid'ah. Jadi bahasa Arab ni kalau digunakan bid'ah maknanya dia daripada 3 sampai atas. Sampai habis 9 ni. Itu maknanya bid'ah. Jadi dengan apa? Dengan hadis yang tadi kita datangkan, dan juga hadis ini menunjukkan bahawa dia dengan bid'ah asyarah di atas 10, maknanya 10 sebenarnya belasan lah. Belasannya ialah tak sampai kepada belasannya tidak kurang daripada 12. Tidak kurang daripada 12. Maknanya dia 13 ke atas. Ketahuilah sesungguhnya Abu Daud membuat judul dengan hadis-hadis ini dengan bab kapan atau bilakah seorang musafir menyempurnakan salat. Kemudian ia memuatkan hadis-hadis ini dan di dalamnya disebutkan ucapan Ibn Abbas. Barang siapa yang bermukim selama 17 sar, barang siapa yang lebih dari itu, maka ia menyempurnakan salatnya. Jadi daripada sudut ini, Imam Abu Daud rahimahullah
telah mengeluarkan faedah bahawa 17 hari kalau bermukim ke bawah, maka dia boleh qasar. Kalau 17 ke atas, mana lepas 17, maka perlulah dia menyempurnakan solatnya. Mana dia perlu itmamkannya. Para ulama berbeza pendapat dalam batasan masa menetap yang apabila seorang musafir menginginkan untuk menetap yang mengharuskan ia menyempurnakan salat dalam beberapa pendapat. Jadi kita akan datangkan pendapat-pendapat tersebut. Ibn Abbas berkata, juga merupakan mazhab Al-Hadawiyah, sesungguhnya masa menetap adalah 10 hari berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu anhu. Kita tak gunakan alaihi salam kerana kita lihat nama-nama sahabat kita menggunakan kepada seluruh sahabat dengan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahawa Imam As-San'ani dia daripada dia ada kecondongan kepada kepada Syiah yang ringan lah kita kata. Tetapi kita katakan dia paling dekat kepada ahli sunnah. Jadi sebab itu kita katakan bahawa tidaklah dinilai, sebab itu dia jadi rujukan juga kepada ahli sunnah dalam perbincangan-perbincangan pendapat-pendapat. Cuma dalam bab ini kita lihat mereka, kita tahu bahawa golongan-golongan Syiah ni mereka memberikan apa kita katakan gelaran kepada Ali lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan ini adalah daripada hulu yang terdapat juga kepada pendapat mereka, kecondongan mereka. Jadi kita katakan bahawa tak kita datangkan Ali alaihi salam atau tak datangkan Ali karamallahu wajhah dan sebagainya, kerana ini bukanlah lafaz yang dima'hud, yang dikenali oleh ulama-ulama ahli sunnah. Berkaitan kita menisbahkannya, memberi doa kepada sahabat-sahabat. Tetapi kalau kita datangkan alaihi salam, alaihi salatu wassalam, misalnya kalau kita datangkan salat dan salam ini dengan kita menisbahkan, mula kita datang kita selawat ke atas Nabi lalu selawat ke atas sahabat, itu tak ada masalah. Kerana kita boleh selawat pada dasar kita lihat adalah bila kita katakan selawat maksudnya adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi boleh juga kita gandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita lihat dengan ahli keluarganya, dengan sahabat handainya, begitu dengan kerabatnya, maka kita boleh datangkan dengan selawat sekali langsung bersama dengan Rasulullah. Tapi untuk kita khususkan orang-orang tertentu dengan selawat, kita tidak, kerana dia menjadi khasisah ataupun pengkhususan yang diberikan atau doa itu yang diberikan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Manakala kita katakan adakah kita khususkan dengan karamallahu wajh, dengan dasar alasan yang sebagian alasan yang didatangkan adalah bahawa Ali radhiyallahu tidak pernah sembah kepada satu berhala sekalipun dalam seumur hidupnya. Kita katakan ada lagi sahabat-sahabat yang terbukti bukan mereka tidak pernah pun menyembah akan berhala sekalipun seumur hidup mereka. Tapi tidaklah mereka diberi gelaran tersebut. Dengan ini kita katakan tidak perlu kita ikutlah bagaimana yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Jadi kita doakan juga seperti mana kita inginkan Allah terus redha kepada mereka dengan radhiyallahu an. Itu lafaz yang lebih tepat untuk kita gunakan. Lalu kita lihat Ali mengatakan, jika kamu bermukim selama 10 hari maka sempurnakanlah salat. Dikeluarkan oleh Muayyid Billah dalam syarah Tajrid dari jalan di dalamnya yang di dalamnya terdapat Dirar Asy-Syurat bin Syurat. Ia berkata ditauqifkan, ditangguhkan hadis ini. Ditauqifkan, tidak sampaikan kepada Rasulullah, tak ada jalur yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hanafiyah pula berkata 15 hari. Jadi mazhab Hanafiyah kata kalaulah orang ini bermukim selama 15 hari ke bawah, maka bolehlah dia qasar. Tapi kalau lebih dari 15 hari dah tak boleh lagi qasar, mesti cukupkan, itmamkannya. Nah. Mereka berdalilkan salah satu riwayat Ibnu Abbas dalam ucapan Ibnu Umar, jika kau sampai di satu negeri sedang kamu seorang musafir dan dalam hatimu engkau ingin menetap selama 15 hari malam, maka sempurnakanlah solat. Jadi kalau kita maksud di sini apabila seseorang itu dah sampai satu tempat tujuan dia bermusafir. Kita nak pergi misalnya mana? Mekah. Lalu dekat Mekah kita nak tinggal selama 2 minggu misalnya. Mekah saja. Mungkin package 40 hari lah. Kita kata 3 minggu kita nak tinggal kat Mekah misalnya.
Adakah bermakna kita kata kalau kita niat 3 minggu ni kita terus boleh, kita perlu solat mukim, kita kata solat 4 rakaat. Di sini kita katakan balik kepada khilaf yang kita sebutkan. Kalau yang mengatakan 15 hari, ini dasarnya. Yang mengatakan 10 hari, dasarnya tadi kita datangkan. Maknanya apabila sahaja niatnya dah ada untuk tinggal 10 hari, maka perlu mereka melakukan solat itmam sempurna. Kalau yang pendapat mengatakan 10 hari. Pendapat mengatakan 15 hari, kalau dah sampai dia dah niat untuk tetap 15 hari, maka sampainya di situ dia dah sampai, kita kata solatnya lepas tu dah bertukar jadi itmam. Maknanya sempurna. Dan itu kita lihat pendapat yang didatangkan. Kita akan datangkan pendapat yang mengatakan yang masyhur itu 4 hari. Dan yang kita lihat juga masyhur 4 hari campur tak terkira, tidak termasuk hari masuk, hari keluar. Yang semuanya lebih kurang 6 hari. Maka kita akan masukkan juga, itulah pendapat imam-imam yang terkemuka. Al-Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahawa waktu paling sedikit untuk menetapkan adalah 4 hari. Ini diriwayatkan daripada Uthman, yang dimaksudkan adalah selain 2 hari masuk dan keluar. Jadi kalau hari masuk, tak kira. Hari keluar, tak kira. Jadi kalau kira berapa hari nak stay berapa hari semua? 6 hari. Maknanya. Faham? Nampak blur sikit Cik. Mana yang tak faham tanya? Okey, ni pendapat yang kata 15 hari Kalau dia kata 15 hari, dia dah sampai satu tempat. Misal saya nak pergi KL Dah sampai KL, kita kata nak tetap sana 20 hari Dengan ada niat nak tetap 20 hari, menunjukkan kita dah lebih 15 hari, yang mana kalau kita mendapat 15 hari, maka dengan itu, selepas saja kita dah niat gitu, mana apabila kita nak solat zuhur nanti, di KL nanti, solat zuhur dalam keadaan itmam, sempurna. Bukan. Itu sebab saya katakan saya nak datangkan ini, supaya jelas. Maknanya dah ada niat untuk bermukim. Faham? Baik. Berkaitan dengan ini menunjukkan bahawa, maknanya, kalau kita lihat pada sudut itu dasar 15 hari, menunjukkan bahawa kalau selepas saja 15 hari kalau tidak mukim, maka kita dah kira mukim. Tapi kalau kurang 15 hari, kita masih musafir. Jadi, tetaplah kita berqasar. Itu pendapat yang mengatakan 15 hari. Kita belum tarjih lagi jangan awak kelirukan saya dah tarjih. Mana saya dah mengatakan yang kuat. Yang maksud saya adalah saya datangkan contoh dan kefahaman terhadap satu pendapat tersebut. Jadi, apa mereka akan lakukan? Boleh? Al-Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahawa waktu paling sedikit menetap adalah 4 hari. Diriwayatkan oleh Uthman bin Affan dan dimaksudkan adalah selain 2 hari masuk dan keluar. Mereka berdalil dengan larangan Rasulullah SAW pada kaum muhajirin setelah menyelesaikan ibadah haji untuk menambah lebih dari 3 hari di Mekah. Menunjukkan bahawa sesungguhnya 4 hari akan menjadikan mereka orang yang mukim. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain tidak ada dalil yang menguatkannya. Ini bagi orang yang masuk suatu negeri dan berkeinginan kuat untuk menetap di negeri tersebut. Adapun orang-orang yang ragu untuk bermukim atau tidak, maka dalam hal ini juga terjadi perbezaan pendapat. Al-Hadawiyah berkata, ia mengqasarkan salatnya sampai sebulan berdasarkan ucapan Ali